Assalamualaikum. So, hari ni kita nak buat soalan berkaitan dengan ubahan. So, yang gambar yang cikgu tunjuk ni adalah sebenarnya revision je. Sebelum kita nak jawab soalan ubahan ini, kita nak selesaikan masalah, kita kena wujudkan dulu persamaan. So, bila kita nak wujudkan satu persamaan terhadap ubahan ini, kita memerlukan beberapa langkah. Langkah yang pertama, tulis hubungan. Maksudnya hubungan tu yang adakah dia berubah, kan dia bagi tahu Y berubah secara langsung dengan X. Macam mana nak tulis macam mana? Tu Y berubah secara langsung kan, so simbol ikan X, tu maksud dia. Macam contoh dan contoh kan. Lepas kita dah dapat hubungan dia, kita tukarlah hubungan tu dalam bentuk persamaan sebab nak kasi settle kan. So kita jadikan simbol tu tadi jadi K, macam potong ekor ikan. Okay, so Y sama dengan K X. Lepas tu gantikan nilai XY yang dalam persamaan kita tadi supaya kita dapat cari nilai K. Lepas tu dah dapat cari nilai K, kita gantikan balik semula, masukkan semula ke dalam persamaan yang kita terjumpa tadi tu kan. Kenapa? Untuk selesaikan masalah. So mari kita tengok soalan kita. Okey, soalan yang pertama berbunyi okay. So diberi Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2. Inilah hubungannya. So apa hubungan dia? So macam biasalah kalau tu kan. Allah. Okey, satu tulis dulu. Mesti ada simbol ikan. So semula bagi tahu dia punya hubungan dia secara langsung. Y secara langsung dengan punca kuasa 2 X. Okey, tukarkan jadi dia yang simbol ni jadi dah potong ekor ikan. So Y sama dengan punca kuasa X. Lepas tu gantikan nilai XY. So bila kita gantikan diberi ni nak gantikan. So diberi Y sama 8. So 8 K tak tahu. So 8. So selesaikan K sama dengan 8 bahagi punca kuasa 4. Apa jawapan ni? Tekan kalkulator lah macam biasa lah anak-anak. Kan tekanlah kalkulator hampa. So 8 bahagi dengan punca kuasa 4. So kita akan dapat K sama dengan 4. So dah dapat K sama dengan 4, kita masukkan dalam persamaan. Cikgu lock lah persamaan ni. So Y sama dengan K tadi dapat 4 punca kuasa X. Tapi kalau kita belajar indeks kan, bila kita belajar indeks, nak bagi cantik sikit kita punya bentuk persamaan tu, kalau punca kuasa dia akan jadi 1/2 kuasa dia. So dekat sini kalau punca kuasa X kan, dia akan jadi X 1/2. Nak nampak macam molek sikit lah kan. Macam ni tak kisah pun. So tak penting pun, tak ada markah pun. Cuma nak bagi tahu je kalau terjumpa soalan indeks yang ada kuasa dia 1/2 kan. Maksudnya itu dia punca lah tu. Kalau 1/3 punca kuasa 3 macam tu. Okey, tak apa. Kita sambung ke soalan. Dah dapat persamaan tu, lepas tu dia kata kat sini cikgu tukar warna sebab nak dapatkan jawapan dia kan. So cari nilai X apabila Y sama 18. So Y 18. Kita ganti je lah. Nak cari jawapan kan. So 4 punca kuasa X. So tak tahu. So punca kuasa tinggal lah. So 4 kena pergi pindah pergi sana. Jadi darab jadi bahagi. So 18 bagi 4. So X X je yang kita nak. Jadi punca kuasa kita tak nak kan. Punca kuasa. Kalau punca kuasa melalui sama dengan, maksudnya dia lompat sama dengan, dia melangkaui London Bridge is falling down. Okey, jadi maksudnya daripada punca kuasa 2 dia akan jadi kuasa 2. So bila dia pindah jadi kuasa 2. So macam inilah. Jadi dah dapat jawapan begini. Tak ada kan dalam ABC tak ada kan jawapan ni. Maksudnya kena lah cari sebab dia masih ada lagi kuasa 2 tu. So tekanlah kalkulator. 18 bahagi 18/4 punca kuasa 2. Yang ini kena super hati-hati tau. Sebab kalau kita tekan 18/4, lepas tu kita kuasa 2 sebelah 4 tu, dia akan jadi 4 tu jadi 16. Dia jadi tak salah. Jadi kita tekan buat bracket, lepas tu 18 bahagi 4, tutup bracket, kuasa 2. Bukan ni bahagi yang ada tanda yang ABC tu kan, tanda pecahan tu. Tutup bracket kuasa 2 kan ni. Baru dapat jawapan. So biasa jawapan dia akan tulis 21/4. So tapi kat dalam ni jawapan dia tak ada 21/4 kan. Jadi maksudnya dia kena pecahan tidak wajar. So tekan shift, lepas tu ada gambar macam ada apa button yang ABC tu kan. Tekan itu dia akan tukar jadi 81/4. Mana jawapan dia? Jawapan dia adalah D. Kan? Taklah susah sangat sebenarnya soalan ni. Tapi kalau kamu perasan kan, yang saya pernah cakap dulu, soalan ubahan ni dia ada dalam kertas 1 je. Kertas 2 tak ada. Jadi biasanya dia orang tanya tu dalam kertas soalan 1 tu ada 1 atau 2 soalan lah. Dan kedudukan soalan dia biasanya berada di nombor 37, 38. Jadi pelajar-pelajar yang mana memang dah terdapuk lah macam, ataupun dah target soalan ni kan, asal boleh terus direct buka soalan muka surat 37, pula. Pergi cari nombor 37 dan 38. Sebab memang situ je soalan dia. Okey. So tak apa, kita tengok next soalan. Saya akan tunjukkan contoh ni. First kita akan tengok contoh yang kiranya not that complicated lah. Kita tengok yang easy kan, supaya kita faham. So next soalan. Yang ini pun macam tadi juga kan. Okey. Dia kata dekat sini soalan. Tengok nombor dia 37. Korang tak percaya cikgu 37 soalan ni. Tak apa. Okey, mari kita selesaikan. Okey. Okey, kita baca diberi bahawa Y berubah secara langsung terhadap X kuasa 2. So Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2.
So macam biasa kita tukarkan dalam bentuk persamaan. Lepas tu kita gantikan nilai supaya kita dapat cari nilai K. So nak cari nilai kat mana? Kat atas sebab dia bagi kotak. Yang tuna. Tuna, itu bahasa Sabah tau. Tuna tu nak menunjukkan kat sana. Tu dia. Macam tu lah. Kalau masa awal saya pergi sana tu. Tuna. Maksudnya jauh betul lah. Maksudnya sana. Maksudnya jauh lah. Kalau sana, dekat. Tak apa. Nanti kita belajar bahasa Sabah. Okay, saya pun tahu sikit-sikit. Oh sana. Kuasa wabon. Itu maksudnya selamat pagi. Okay, mari kita sambung. So Y sama dengan K X kuasa 2. So kita gantikan lah Y tu. Y tu 8. K tu tak tahu. X kuasa 2. X kita tahu 2. Kuasa 2 kan dia. Macam tu. So, kita selesaikan macam biasa kan. So, K. Maksudnya yang ini kena pindah pergi sana. Kalau pindah, dah sini darab. Pindah, absolute dia dah bahagi. Kan. So, 8. 2 kuasa 2, 4. So, K adalah sama dengan 8 bahagi 4, 2. Betul tak? Betul ke cikgu kira? 2 tu. 8 bahagi 4. Kadang-kadang guna kalkulator ni lah dia kan. Kadang-kadang pandai juga sort silap-silap. So, okay. 8. Okay, K 2. Okay, dah dapat nilai K. Masukkanlah kita buat persamaan kita. Y sama dengan 2X. Salah pula. Tiba-tiba jadi Santa Claus di situ. Okay, ini persamaan kita. So, boleh kita nak cari, boleh ke kita sekarang nak cari nilai P dengan Q? Boleh lah sebab kita dah ada kuasa, kita dah ada kita punya persamaan tu kan. So, macam biasa, gantikan je. Main masuk je. So, sekarang ni X kita ada 5. So, Y dia kata P. So, Y P. 2X ni tu 5. Nampak? So, 5 kuasa 2. 5 darab 5, 25. Okey. 25 darab 2, 25 tambah 25, 50. So, 50. So, P sama dengan 50. Jadi kat mana jawapan dia? Oh, C bukan. D pun bukan. Sebab dia P sama dengan 50. Settle lah satu. Lepas tu pergi kat 2Q. Okey, yang kedua tu dia bagi tahu pula. X tak tahu. Y tak 128. Tu tak tahu. K 2. So, tak tahu Q kuasa 2. Gitu. So yang ni 2 pindah jadi Q kuasa 2 sama dengan 128 bahagi 2 kan. Dapatlah 64. Dan ingat lagi tak cikgu kata, kalau kita nak buang, kita nak tinggalkan Q ni je, nak kena buang kuasa 2 kan. Kuasa 2 kalau pergi pindah je London Bridge is falling down tu. Daripada kuasa dia akan jadi punca kuasa 2. So punca kuasa 2. So 64 punca kuasa 2 8. Q sama dengan 8. Jadi jawapan dia adalah A. Okay, settle kan. Taklah susah mana, boleh lah. Tak baik lah cikgu kata tak susah kan. Cikgu kan. Okey, tak apa. Kalau tak faham nanti kena tanya saya PM lah. Cara privately. Privately. Power sangat cikgu ni. Okey, teruskan. So ni saya tak nak cerita dulu. Kita cerita yang senang lah. Okey. Tengok ni. Jadual 3 menunjukkan 3 set bagi P, Q dan R dan memuaskan. Memuaskan. Dia dah bagi dah hubungan. Tengok tak yang tercantum ni. Dia bagi P, Q, R ada 3. Kalau biasa 2 je. Kan. So P, Q, R. So dah ada hubungan ni. Kita tukar lah. Okay. Q per R. Macam tu. So apa next step? Lepas dah tulis tu. Okey, betul. Kita gantikan. Kenapa nak kena ganti? Betul. Kita nak cari nilai K. So tengoklah ni yang paling lengkap yang first lah. Kasih masukkan dia P2. 2. Sabar bilang 2. Tahu saya cakap betul ke tak? Maafkan saya. Okey, so Q, K tak tahu. Q kita tahu 3, R 6. Tak senang je kan? Kita kena gitu je. So potong 1/2. Potong kenapa? Okey. So ni 1/2 kan. Jadinya saya potong ni sebab nak kecilkan. Kena kecilkan, senang sikit. So kita nak cari K 1/2. So 2 darab 2. Cikgu kenapa 2 darab 2? Ni nak tunjuk ni. Kalau macam ni kan 1/2 sama dengan ni nak pindah pergi sana. Dia terus posisinya tersasar, terbalik. Nampak tak? Faham kan? Contoh macam ni 3/2. Kalau dia pergi sana je terus terbalik. 2 ke atas, 3 ke bawah. Macam tu. Ni kalau pecahan. Sama juga ni. Dia sepatutnya 2/1. Tapi 2 bahagi 1 kan 2 juga. So dapatlah K sama dengan 4. Okey. Jadinya apa nak buat seterusnya? Dia suruh cari nilai X dan nilai Y. Sama kan soalan dia. Balik soalan tu juga dia bagi kan. Memang itulah soalan dia, tak ada bagi soalan lain. Okey, buat apa? Gantikan. So P sama dengan 4 Q per R. Okey, ni kita punya persamaan. Okey, ni kita punya persamaan. Cikgu tukar colour sedikit. Suka menung dengan colour-colour. Itulah dia. Kalau perempuan itulah dia memang colour lah. Favorite dia. So P tahu tak? P2. So P2. Q tak tahu 4X. R tahu R 14. Jadi tadi apa cikgu cakap pasal pindahkan ni? Kalau nak cari X, pindahkan 14 naik atas, 4 bagi bawah, betul? Dia terbalik kan yang ni. Cerita ni. Terdarab dengan 2. Ada yang ni. Okay, so dapatlah sini 1, sini 2, sini 7. So kita dapatlah X sama dengan 7. Okay. Kalau susah sangat guna kalkulator lah. Buat satu-satu pun boleh. Sama juga kan kalau kita pindah satu-satu ni, pindah sini, dia akan jadi darab. Kalau 4, ni kan darab kan. Bila pindah pergi sebelah, dia jadi bahagi. Sama juga 2 darab 14, bahagi 4. 14 darab 2, bahagi 4. Dapat sama juga jawapan dia. So, X sama dengan 7. So, sini 7. So, sini pun 7.
So kita nak cari yang ni pula Y. Dia nak suruh kan, dia minta X dan Y kan. So kita nak cari Y. Dia nak cari Y. So dengan persamaan yang sama kita guna, cuma gantikan sajalah. P tahu? P tak tahu. PY. PY pula dah. P tahu? P tahu dah. Kita dapat dah tadi 7. P dekat X. 7 tadi. So kita punya K adalah 4. Okey ngam. Q tahu tak? Q tak tahu. QY. Bahagi dengan 12 sebab R dia 12. So kita jawab lah. So Y sama dengan, cikgu buat yang shortcut je lah kan. So 4 potong 3. So Y sama dengan 21. So sebab dia minta X tambah Y. Kalau X tambah Y, Allah. Kalau X inilah cikgu tambah Y. Kalau X 7, Y 21. So jawapannya ialah 28. So di jawapan dia. Simple kan, walaupun penerangan cikgu ni lama. Biasalah. Next. Sama juga. Nampak kan soalan ni tak berubah pun. Macam tu juga. Jadi kecuali macam tadi lah, kalau soalan keluar macam ni kan, kita kena tentukan lah. Nanti kita ada slot lain. Slot slot ayat-ayat. Ayat cinta. Okey, ni contoh soalan. Dia kata mewakili hubungan. Mana satu yang mewakili hubungan? Yang ini kalau tengok, kita kena test satu-satu. Test satu-satu. Kalau tengok kan, kalau perasan dekat sini, dia macam ni tau. Senang je kita nak tahu. Kan kita ada ubahan langsung ni. Kalau misalnya X meningkat, Y ni pun akan meningkat. Itu langsung. Kalau songsang, dia opposite. Kalau misalnya X tu meningkat, Y tu dia akan opposite, dia akan ke bawah. Sebab dia panggil songsang. So dalam situasi ni kan kita nampak 1, 2, 3, 4. X dia makin meningkat. Kan? Y 2, 1, 2/3, 1/2 makin menurun. Jadi dia songsang. Bila songsang, dia bukan dia. Ini sebab ubah langsung. Okey, sampai situ okey kan? Lepas tu kita nak tengok pula. Agak-agak dia ada kuasa-kuasa ke ni? Kalau perasan ada ke kuasa-kuasa? Kita kena check. Macam nak check? Kita nak check macam ni lah. Kiranya kita check, kita masuk satu-satu. Kita masuk dekat sini. Maksudnya kita tengok valid tak value ni dengan value yang atas ni. Kalau contoh macam Y tak tahu kan, Y kita bagi Y kalau 1, tengok ya. Contoh yang ni. Saya gantikan. So Y, kita nak cari Y sama dengan K 1/X kan, contoh. So kita tahu Y dia 2, X dia 1, so K sama dengan 2. So maksudnya persamaan baru dia Y sama dengan 2/X. So kita gantikan. Kalau X dia 1, Y 2. Kita tengok gantikan. Y ni kan persamaan dia kan. So kita nak gantikan. Kalau kita gantikan setiap daripada 1 ni. So kalau Y, kalau 2, kalau X ni, saya ambil ni je tau. Nak try. Kalau 2 bahagi dengan X. X yang ini 2 sama dengan 1. Okey, ngam. Kita try pula kalau kalau X3. Ngam. Nampak jawapan dia ngam. Kan? Nampak tak? Kan? Sini kan tadi 2/X kan. So X adalah 3. Kita tengok pula yang ni. So kalau macam ni, ambil yang ni juga. 2, X kita adalah 4. Kita kecilkan 1/2. Tak ke itu jawapannya? B pun taklah sebab B adalah apa? Langsung kan? Jadi jawapannya adalah A. Kena juga lah test, maksudnya kena cari juga supaya kita dapat test. Tapi kalau tengok secara logik kat sini tak nampak macam punca kuasa 2 pun. Tak nampak macam kuasa 2 pun. Okey, dapat kan? Okey. So macam tu, kena faham konsep dia. Konsep dia kalau langsung tambah-tambah. Kalau songsang, bila X tambah, Y dia akan kurang. Okey. Ni biasanya kalau kita beli harga diskaun ni, kalau beli banyak makin kurang kau bayar. Macam tu lah dia, itu songsang. Okey. Next soalan. Tengok lagi next. Ini macam mana? Diberi RP kuasa 2 sama dengan KQ dengan K pemalar. Lepas tu kita yang ni kita nak kena cerita ni, benda ni. Okey. Kita kena cerita. Okey. Sekarang ni maksudnya kalau K pemalar, lepas tu dia beritahu R berubah secara songsang dengan Q dan secara langsung dengan P kuasa 2. So sekarang kita kena pindah K di sana. Ni. Apa cikgu tulis, kita besar sikit lah. Kecil no. R P kuasa 2 Q K. So kalau cikgu pindahkan R P, so sekarang ni kita kalau letak R dekat depan, P kita semua kena yang ni. Kalau kita nak pilih R dekat depan, so yang ni kena pindahkan. Kalau pecahan dia terus jadi terbalik. K Q ke atas, P kuasa 2 kat bawah. Ada tak jawapannya? Tengok yang R. Kenapa tak boleh Q? Kalau perasan, kalau saya pilih Q kan, kalau contoh saya macam ni, ni secara logikal ni lah. Kalau saya pilih Q ni bila saya pindahkan ke sini,
Contoh macam ni, R P kuasa 2 per Q sama dengan K. So kalau saya pindah sini, dia akan jadi QK kan. So ni jadi RP kuasa 2. Okey, sekarang ni kalau saya nak pindah K pergi sana, K akan jadi pecahan tau. RP kuasa 2 K. K bukan pecahan, K ni pemalar. Jadi maksudnya dekat sini tak logik lah ni, tak logik ni. Tak apa, kita cek satu-satu. Okey, sekarang ni kita tengok R berubah secara langsung dengan siapa? Dia Q ke atas, berubah secara langsung dengan Q dan secara songsang dengan P. Songsang sebab dia ke bawah, kat bawah pecahan. R berubah secara langsung dengan Q dan songsang dengan P kuasa 2. Jawapan dia adalah C tu. Yang penting kita kena faham macam mana nak ni. Ini salah satu soalan. Kalau tak faham ini nanti cikgu jelaskan. Ingat, kalau nak tukar tu maksudnya sebelum kita nak jawab benda ni, kita kena tukar dulu. Kita tengok. Sebab K ni pemalar. K pemalar dia tak boleh jadi bahagi dalam, kena stay kat situ. So sekarang ni R tu lah yang sebenarnya kita nak cari. Okay. So next. Yang ni pun sama macam soalan tadi. Kita kena tentukan soalan mana yang kita tentukan dia punya hubungan tu. So kat sini kita kena try satu-satu lah. Kalau contoh macam ni, kita ambil yang ni kan, 2R kuasa 3 kan. So kita masuk je. Kalau R1 kuasa 3, yang ni kalau saya masuk kan, kalau sini 2 besarkan sikit. Kalau 2 R1 kuasa 3, so 2 darab 1 sepatutnya 2. Salah lah ni, tak boleh lah jawapan ni. Bagi yang ini pula. Kalau ni 2 R dia adalah 2, lepas tu kuasa 3. 2 kuasa 2 darab 2 4 darab 2 8 darab 2 16. Salah lah. Itulah kena test. Maksudnya masukkan benda ni dekat dalam ni. So yang ni pula 2 darab 2 so 3. Sama tadi kan kita dapat jawapan 16 kan. Bukan juga 16, salah lah. Yang ni ni 2 darab 1 kuasa 3. So 1 darab kuasa 3, 1 kuasa 3 1 juga. So 2 darab 1 2. Betul. So inilah jawapan dia. Satu je nak menentukan hubungan dia. Tu sebab yang pentingnya kan. Ingat tak, yang ni kiranya dia orang dah carikan kita persamaan. Cuma kita nak cari selesaikan masalah je. So dah selesai masalah kita satu. Gila lagi ada lagi soalan. Yang ni kita tengok satu-satu. Diberi bahawa M berubah secara songsang kat bawah lah kan. Secara songsang dengan punca kuasa 3 N. Okey, nampak kan? Lepas tu kita kena tukarkan dia M sama dengan K1 per punca kuasa 3N. So macam biasa kita cari K dengan memasukkan nilai M dan juga N. So M kita 4. So K tak tahu per punca kuasa 3N. Alamak, N tadi berapa? 1/8. So kalau 1/8 punca kuasa 3, ini boleh kasih kecil, so dapat 4 sama dengan K per 1/2. Okay, boleh kan? Yang ni kena hati-hati. Yang tadi kan cikgu kata kalau pecahan tu cerita balik. Tapi kalau dia dah sedia pecahan S1 number macam ni kan, bila pindah dia tak terbalik. Okay, so K sama dengan 1/2 darab dengan 4. So K sama dengan 2. So dekat sini K dah dapat 2. So kita ganti masukkan ni. M sama dengan 2 punca kuasa N. 3 ada tak jawapan? Okay, next. Tak nak cerita. Ni nak cerita, dapat ke? Tengok soalan dia sama macam tadi. Agak apa nak buat ni? Siapa agak kat depan dia? Kan? Dapat tak fikir? Sebab dia semua M kat depan kan. So M je tinggal. Macam ni kan. N 1/3 sama dengan K kan. So M je tinggal. So N nak kena bawa pergi sana. So kalau sini darab, pergi sana jadi bahagi. So M K per N 1/3. Ini bila nampak sahaja pecahan ini, kita tahu bahawa sini adalah songsang. Lepas tu kita tengok dia hanya ada huruf M dan juga dia N. Maksudnya ini bukan tercantum. Jadi songsang ada tak songsang? Berubah secara langsung, salah. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. M berubah secara songsang. Ni secara langsung. Jawapan songsang kan, salah. Betul. Okey. M berubah secara songsang. Tengok si. M berubah secara songsang dengan kuasa 3N. Kuasa 3 ke tak? Ni kalau 1/3 cikgu cakap 1/3 maksudnya punca kuasa 3. Kalau dia ada kuasa dia ni 1/3 maksudnya punca kuasa 3. So bukan kuasa 3 lah. Bukan. Jadi salah. So M berubah secara songsang dengan punca kuasa 3N. So jawapan dia di gitu. Yang ni macam tadi. Ni hubungan P. Hubungan kita tukar.
QR kuasa 2. So kita ambil ni. Salah. Salah. Ni dia tulis macam ni. Weh salah weh. Selamat lah kita tengok weh. So P tahu tak? P nilai dia 1/4. Kita tak tahu ni nak cari kan. So Q6. R8 kuasa 2. So 8 kuasa 2 64 tak? So kita dapat sini 64 pindah naik atas 64 6 pindah ke bawah. Lepas tu darab 1/4 sama dengan K. 4 1/24 16. 16 bahagi 6. 16 bahagi 6 guna kalkulator. Tak payah nak tunjuk power sangat. Dia nak suruh cari nilai X kan. 16/6. Jawapannya ialah 8/3. K sama dengan 8/3. Lepas tu kita gantikanlah dia. P sama dengan 8/3 darab Q darab R kuasa 2. So P tahu P. So ni kan X kan. P 3/8 sama dengan 8/3. Q tahu. Q tak tahu. Q kita X. R dia 4 kuasa 2. So kita pindahkan dulu. So yang ini pindah pergi. So X per 4 kuasa 2. 3/8 darab yang ni ubah kan. Cikgu ni pun. Sekejap. Ambil kalkulator sekejap. Ke salah cikgu tekan. Manis senyumanmu. Dia ada momen-momen pause kan, momen-momen pause. So salah cikgu tulis salah, maafkan saya. So yang ni kan, yang ni 3/8. So yang ni pindah pergi sana kan terbalik, jadi 3/8 juga. So dapatlah X sama dengan 9/64 darablah dengan 16. So jawapan saya akan jadi 9/4. So inilah jawapan dia. Okay. So itu sahaja saya terangkan tentang ubahan. Okay. So nanti kalau ada masa, kalau ada soalan yang complicated, boleh PM cikgu lah. Cikgu akan buat satu lagi video yang kiranya untuk membantu menyelesaikan masalah lebih berfokus lah. Yang ni apa yang cikgu nak bincang, cikgu tunjuk sikit-sikit a few steps yang kita dah belajar dalam video yang sebelum untuk menjawab beberapa contoh soalan ubahan yang biasanya ditanya dalam soalan kertas 1, nombor 37 dan 38. Sekarang ni saya harap dengan bantuan ini bolehlah pelajar-pelajar cuba jawab untuk mendapatkan 2 markah, sekurang-kurangnya membantu dalam SPM. Bye.